بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan jamaah kita dengan membaca Alkitab. Moga-moga kita diberkati Allah SWT. Dan di awal tahun ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana iftah bainana wa baina qawmin bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali, memang layaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya kita berada pada 1122, maksud awal tahun. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang menyambung lagi kontrak hidup kami di tahun baru ini. Walaupun tahun baru ini tahun Masihi, tapi kita ambil kira lah, sebab kita ambil kira dalam siri kehidupan kita tahun-tahun ini 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Bermakna hari ini kita telah melangkah tahun baru. Secara tidak langsung kita sudah berumur lebih panjang lah, luar biasa. Bakinya, hidupnya makin pendek. Terima kasih pihak urusan masjid mengizinkan saya berada di depan. Mungkin lebih pada tahun baru untuk mukadimah. Alhamdulillah, kita senang mendapat tiket nomor 1 ni. Ya, 1122 Osman di sini. Alhamdulillah. Jadi mudah saja menjelang keluarnya matahari nanti. Mari sama-sama kita melihat sedikit sebanyak pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita mengamalkan solat. Tajuk ini berkaitan dengan ketenangan ataupun dalam istilah rukun sanad tumanina. Tumanina satu perkara penting sebenarnya dalam menjalani ibadah solat. Lawan tumanina itu kelangkaan itu bahasa kita. Kacau bila, gopoh, tidak tenang, nak cepat, nak laju. Jadi sifat-sifat itu adalah negatif. Dalam arti kata kita bermunajat, kita menyembahkan ta'abbudi kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasnya dalam ibadah hukum kita ibadah salat. Tiang, kalau dia tumbanglah segala-galanya. Maka keperluan ini ada dilakarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tengok. Saya buka surat 119 edisi Jawi, masih hadis jilid kedua dalam kisah ibadah. An Abi Hurairah. Abu Hurairah lah sahabat Nabi yang sangat setia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna rajulan dakhala al-masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fina masjid fa shalla thumma jaa fa sallama alaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikumussalam. Ini dialog antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Mudahnya satu ketika seorang lelaki masuk dalam masjid, maka masuk dalam masjid sedangkan Rasulullah berada dalam masjid ketika itu. Jadi sahabat tadi sembahyanglah, sembahyang ketika itu, perintah sembahyang telah berwujud. Selesai sembahyang,
dia beredar menuju ke Rasulullah SAW. Kita boleh bayangkan macam mana keadaannya. Bayang saja, sahabat pergi ke Rasulullah bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Rasulullah kata lagi, selepas beliau salam, pergilah kamu untuk solat semula. Itu kesnya. Silakan kamu pergi solat semula. Sedangkan kamu tidak mengerjakan solat, tidak solat. Tadi tak solat dan kali tak solat. Sahabat tadi terus pergi semula, penjurunya untuk solat sekali lagi. Selepas salam, sekali lagi dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah jawab salamnya dan Rasulullah mengarahkan dia, pergi semula kamu solat. Kamu belum solat lagi. Dua kali lah aku solat. Macam mana aku nak solat lagi? Jadi disiplinnya sahabat bersama Rasulullah SAW sangat akur pesanan atau arahan atau perintah Nabi SAW. Atau sahabat tadi pergi balik solat kali ketiganya. Selepas itu berjumpa pada dengan Rasulullah SAW, kata dia, ajarkanlah aku ya Rasulullah, ajarku. Ajarku Rasulullah SAW tentang salat. Aku tak tahu salat. Maksudnya dia merasai bahawa Rasulullah menegurnya itu mesti ada sesuatu yang tidak betul. Begitu. Okey, kita tengok panjangnya ceritanya begini. Saya terus kepada Melayunya, terjemahannya. Ajarkanlah aku ya Rasulullah, kerana sebenarnya aku tidak mengetahuinya tentang bagaimana solat yang sepatutnya aku lakukan. Baginda menjelaskan, Nabi menjelaskan kepadanya tentang bagaimana cara mengerjakan solat secara yang betul. Rasulullah bersabda, apabila kamu bangun hendak mengerjakan solat, hendaklah kamu mengambil wudu dengan sempurna. Mana solat kita bermula daripada bersuci, bukan bermula daripada takbir, daripada ihram, sebab bersuci itu ada kaitan dengan solat. Miftahus solat at-taharah. Ada pendapat anak kunci sembahyang adalah bersih. Bersih itu wudu dan sebagainya. Yang ini meliputi rukun-rukun dan sunat-sunat semasa berwudu. Ini pun satu kes juga kalau kita nak nilai diri kita sendiri bagaimana kita berwudu. Itulah, nak dapatkan solat yang baik maka perlulah berwudu. Maka wudu pun kita kena mikir. Mudah-mudahanlah di tahun baru ini saya pesan diri saya sendiri dan juga kawan-kawan kita supaya kita cek baliklah, biarlah kita beramal dengan agak lebih baik. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah kamu ke tempat solat dan berdirilah dengan betul. Berdirilah dengan tegak, dengan betul, dengan tenang. Berjalan, duduk di tempat solat menghadap kiblat, berdirilah dengan tegak. Bersedia untuk memulakan solat, yakni menghadap kiblat. Setelah itu bertakbirlah engkau dengan takbirul ihram. Betul lah tu. Ini rukun-rukun dia lah. Memang kita buat pun serta dengan niat. Berdasarkan innamal a'malu binniyat. Dalam kita ni niatnya dalam takbir ihram dah jelas kita lakukan. Kemudian kamu bacalah suratul Fatihah dan mana-mana ayat atau surah yang kamu tahulah daripada Al-Quran yang mudah. Dia akan dapat membacanya. Tadi kita baca ayat mudah, Fatihah kita baca, semua orang baca. Kita baca Ad-Duha, Alam Nashrah, ayat mudah ya. Itu di antara cara-cara kita nak pilih surah dan sebagainya. Tapi dia kata pilih dari mana-mana surah yang mudah, tapi baca Fatihah. Lepas tu pilih mana-mana surah yang nak baca. Surah itu sunat, dan Fatihah itu wajib. Ini masih lagi menjelaskan tentang rukun. Kemudian rukuklah sehingga engkau berhenti sebentar. Ini mulanya subjek tamanninah atau ketenangan. Sebenarnya ketenangan itu bermula dari awal, bukan sehari semasa kita bertamanninah dalam rukuk. Tetapi rukuk itu satu perbuatan rukun fi'li, rukun perbuatan yang wajib kita sempurnakan kedudukan rukuk itu.
Saya masih lagi meninjau juga, kadang-kadang saya lihat siapa tidak langsung. Sahabat-sahabat kita juga, mungkin saya sendiri juga. Pada masa ketika itu macam kita agak tergesa-gesa nak lakukan solat. Dan solat pun tergesa-gesa. Kadang-kadang kalau kita nak ukur dengan diri kita, kadang macam tak ada cepat sangat. Aku pun cepat juga, tapi macam mana dia lebih cepat ya? Itu soalannya. Itu barangkalinya kita tidak melihat tentang kesempurnaan itu. Mungkin kita baca telefon kalut-kalut cepat-cepat, rokok cepat-cepat, yang tidak cepat-cepat. Di sini dah clashnya. Rasulullah tegur kita, kena rokoklah sehingga engkau berhenti sebentar bertamadinah lah. Maksudnya tamadinah ni nanti ada bincang selepas ini. Dalam rokok itu bertamadinah. Kemudian bangkitlah, sami Allahu hamidah, bangun daripada rokok atau i'tidal sehingga engkau berdiri tegak, berhenti seketika, bertamadinah. Ada masa sikit. Bisa kita bangun daripada rukuk, ambil masa seketika, bertenang, tamadinah, adalah tasbih tertentu. Tapi saya ada quote tadi, saya lihat buku bagi tadi, bisa datang sebab saya juga tengok. Adalah antara ayat-ayat atau tasbih dalam Islam itu banyak sebenarnya. Antara lain tadilah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, itu memang popular. Ada tak kita ambil lagi min as-samawati wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'? Itu soalannya. Kalau kita ambil lagi ayat-ayat tersebut, zikir itu mana kita berdiri lebih lama, lebih tenang, lebih sabar, lebih merasakan nikmat, lebih khusyuk, lebih tawaduk, lebih menyerah diri. Taklah kata nak cepat sangat, nak balik cepat, nak selesai cepat. Ada antara lain sahabat membaca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada ayat tu, ya Tuhan kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkatan. Itu di antara. Sampai kita membaca Rabbana lakal hamd min as-samawati min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba', atau tak membaca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi min as-samawati wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'. Ada tak kita baca macam tu? Agak-agaknya lah kan. Aku tidak cepat nak berrukuk. Maka antara lain zikir tersebut bagus sangat, menjadikan kesan kepada kita lebih memberi hak ketenangan, tamakninah dalam menyempurnakan salah satu rukun, iaitu i'tidal. Jadi rukuk barokahlah kan. Disebut dalam hadis lah daripada Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW kata, aku melihat ada 30-an ni ribu-ribu malaikat berlumba-lumba untuk mencatat tentang kalimat tasbih yang dibaca oleh salah seorang sahabat. Maksudnya Rasulullah mengesahkan zikir yang dibaca oleh sahabat hebat, sehingga Rasulullah melihat ribuan malaikat berebut-rebut untuk mencatatkan ucapan sahabat tadi. Di hadis Bukhari, hadis ke-799. Ialah Rasulullah nampak dibuka hijab, nampak malaikat. Kita pasal tak nampak malaikat, okey dah juga kita tak nampak malaikat. Kalau nampak tak macam mana? Kita tak nampak hantu syaitan, jin dan sebagainya. Rasulullah nampak. Itu lebih kurang. Baik. Jadi kemudian sujudlah sehingga engkau berhenti sebentar. Yang pertama ninah dalam sujud itu. Baik. Kalau kita balik kepada rokok pun satu perbuatan yang wajib. Rokok itu wajib. Sempurnakan rokok itu sehingga tulang belakang kita agak macam papan. Kalau kita letak bola pun bola tak sempat jatuh, mana duduk seketika. Itu tamakninah. Sambil sunat dituntut kita bertasbih. Tasbih simpelnya 3 kali lah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
kali. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi 2 kali. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali. Kalau kita nak baca laju pun silakan baca laju. Subhanal azim wa bihamdihi, subhanal azim wa bihamdihi, subhanal azim wa bihamdihi. Itu satu nafas. Lebih elok 3 nafas. Subhanal azim wa bihamdihi, subhanal azim wa bihamdihi, subhanal azim wa bihamdihi. 3 nafas. Macam kita baca Fatihah juga, satu nafas, satu ayat, satu nafas, satu ayat, satu nafas. Jangan beberapa ayat satu nafas. Tapi tidak bernafas. Itu kesilapan kita. Mana nak capai istilah penumpuan atau khusyuk atau ketenangan dalam semasa kita beramal itu. Kita ceklah. Saya nak kata diri saya sendiri pun begitu juga. Baik, sambung. Begitulah duduk antara sujud pertama. Sujud ada 2. Sujud pertama, sujud meletakkan dahi. Anggota sujud ada berapa? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, apa lagi ya? 2 hujung kaki. Bagi yang mampu sebenarnya keadaan anggota sujud itu pun kena mikir 7. Kan? 2 tapak tangan, 2 lutut, 7 jari dan dahi. Betul tak? 7 ya. Kalau mampu. Tapi tak semua orang mampu untuk mengangkatkan 7 jari kaki. Jadi pak terus. Kan? Tak ada masalah lah. Kemudian sampai kita membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jangan amalkan baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Itu. Kalau malaikat kita nampak, kalau juga malaikat pun apa hal kamu ni? Apa yang kamu sebut? Macam tadilah malaikat berebut-rebut untuk mencatat zikir yang dibaca oleh sahabat. Rasulullah dengarkan lihat malaikat. Rupanya ada sahabat membaca tadilah tasbih dalam iktidal. Baik. Ayat juga tidak sebenarnya. Jadi selepas sujud itu kita duduk antara 2 sujud. Tengok duduk antara 2 sujud itu ada doa khas pula tu. Bukan tasbih biasa, doa khas. Ada 8 perkara dalam doa tersebut. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nampak? Kalau kita sedar, kalau kita tahulah bahwa hebatnya doa itu, kita akan baca dengan berharapan. Baca dengan penuh harapan. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan baca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Artinya itu hinaskan. Baca dengan elok. Inilah di antara sepanjang dalam rukun-rukun solat kita salah satu subjek doa khas dalam duduk antara 2 sujud. Berdoa tak? Apabila kita duduk dengan lama, memang penuh ketenangan, tumaninah. Dah okey, sujud balik kali kedua. Nampak? Ada peluang lagi kita sujud sebelum kita bangun untuk meneruskan rakaat dan seterusnya. Balik. Kemudian bangkitlah daripada sujud hingga engkau berhenti sebentar, tumaninah. Kemudian sujudlah sekali lagi. Dalam satu riwayat yang lain baginda bersabda, kemudian adalah engkau bangkit pada rakaat yang pertama sehingga engkau berdiri tegak untuk meneruskan sembahyang rakaat seterusnya. Maksudnya nak bangun sebelum kita memulakan rukun seterusnya itu Fatihah, kita kena bertenang. Jangan rukuk, jangan terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Katalah begitu. Benda-benda ni untuk diamalkan oleh imam sebenarnya. Saya dan kawan-kawan saya, kalau kami imam, kami tidak terus baca Fatihah. Duduk seketika, tarik nafas seketika. Kalau tidak, melegakan kita, tak penat sangat. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara lain. Sebab ada saktah dalam sembahyang dan berhenti stesen. Tidak terus membaca. Kalau kita lakukan itu di antara kelebihan, di antara fadilat. Di ada tempat-tempat yang kita boleh raise keuntungan ataupun
Hadis tadi yang kita baca, walaupun saya potong dalam Arabnya, dan terus kepada Melayunya, ada juga digelar hadis Nabi, hadis al-masih fi salati. Mana hadis nak ceritakan bagaimana rupanya orang yang sembahyang. Tadi sahabat tadi dah sembahyang, dia dah sembahyang. Tapi Rasulullah kata tak sembahyang. Mana Rasulullah ni sangat sensitif tentang pengamalan solat. Kalau Rasulullah menegur kawannya, kalau kita lah kawan tegur, kita rasa macam mana? Kita nak marah tak? Makanya tegur aku ya, kata adalah hati. Jadi kita pun balik, tak senang duduk di rumah, kawan dah tegur. Itu mana? Teguran itu bagus. Kita memanfaatkan teguran itu, positifkan teguran itu. Saya banyak kena tegur. Tegur yang paling saya teringat sampai sekarang, tegur di Makkah. Tegur di Makkah. Ada seorang kawan tu, dia tegur saya sungguh. Alhamdulillah sampai sekarang saya ingat teguran itu. Kalau saya tidak buat kesalahan itu, bukan salah pun. Ya sifat-sifat yang sunat saja. Tapi kemahnya salah-salah itu menegur. Mungkin inilah satu teguran yang membina saya untuk saya hidup terus mengamalkan yang baik itu. InsyaAllah. Baik kan? Jadi tentang antara lain zikir-zikir itu sebenarnya luas. Zikir itu luas sebenarnya. Boleh kita berzikir mana-mana pun boleh berzikir. Tidak semestinya terikat dengan apa yang kita hafal, yang ringkas itu. Misalnya subjek solat ni kalau boleh kita perbaiki, kita tingkatkan. Kami main sikitlah. Jangan solat semayang nak pergi habis saja. Kita takut ini mungkin semayang terakhir bagi kita. Masya Allah. Kalau semayang subuh tadi semayang terakhir bagi kita, itulah yang terakhir. Kalau yang terakhir itu dihidangkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terima, alhamdulillah. Kita risau juga, kita khawatir juga pokok nak kan amalan kita tak mampu, kita tak ada reject. Mana kita tahu? Baiklah. Apa nama? Sensitifnya Nabi SAW melihat sahabat tadi sembahyang. Okey, sembahyang. Sahabat dah okey dah sembahyang, okey dah, kata okey dah sembahyang. Rupanya ada lagi yang tidak okey. Maksudnya antara lain sifat-sifat atau rupanya solat. Kalau kita beli kereta pun kita nak tengok juga pattern, gaya kereta, color macam mana agak kan, nak tengok dia baik. Mengenai beberapa rukun solat yang tidak disebutkan dalam hadis. Yalah, kita dah belajar dah rukun semayang. Rukun merah 13 kan? Saya pun tak ingat. Takbir ihram, berdiri tegak, lah, jadi betul. Takbir ihram, niat sekaligus 3 perkara berlaku. Membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat dalam tahiyat akhir, dan salam. Kalau nak bilang ni susah juga ni. Biar susah juga on the spot, tak ingat, tak kisah, tak tahu rukun semayang tidak apa, tapi perbuatan itu betul menepati sifat-sifat atau kehendak-kehendak dalam solat tersebut. Tadi kita kata, Rasulullah kata berdiri tegak dan tenang dan bertakbir. Itu penting. Kalau kita nak masuk sembahyang, jangan kelang kabut, bersedia lebih awal.
supaya kita dapat bertenang. Selalulah guru sangat-sangat berpesan kepada kita. Pak katanya, "Iza kabbara fakabbir." Apabila imam bertakbir, bertakbirlah. Maka jangan ambil masa yang lama untuk bertakbir. Mudah-mudahan kita muwafaqah mengikuti imam tersebut. Bermula dari takbir Allah. Kalau pun kita terlewat, jangan kelang kabut. Yang kelang kabut itu menjadikan kita tidak cantik untuk melakukan takbir dalam tergoyang-goyang, masih bergoyang-goyang, atau kita bangun daripada rukuk masih bergoyang-goyang, tangan tidak lurus lagi, kita dah mula turun ke bawah untuk sujud. Inilah di antara pesanan Nabi tentang betapa pentingnya thama'ninah atau ketenangan atau berhenti seketika. Sebenarnya thama'ninah tak panjang. Qadar thama'ninah subhanallah. Seolah-olah kalau kita sembahyang, kita rukuk tak baca subhanallahil azim wa bihamdihi, tidak apa. Tak apa. Sebab perbuatan rukuk itu yang wajib. Tetapi rukuk mesti melekat dulu lah. Tak baca apa pun tidak apa. Samalah sami Allah hamidah rabbana lakal hamd. Yang penting perbuatan bangun daripada rukuk itu, tidak itu mengambil masa seketika, tenang seketika, tapi selitlah dengan zikir. Kalau nak baca zikir, tak baca zikir pun tidak apa. Perbuatan yang tidak itu yang wajib. Senang lah sembahyang macam ni ya. Ya memang senang. Tapi senang jangan dibuat senang-senang. Kan? Mudah. Jangan buat mudah-mudah. Sebab kita sedang berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ada sifat di sana, syarat di sana, iman dalam hati. Kan? Islam diterjemahkan syariat. Kita salami Islamnya, syariatnya. Ada lagi nilai dalaman ihsan. Ihsan ini macam kita anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahasanya lah, kamu beribadat, kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Mana kita nampak? Baik. Hati kita mana boleh nak melihat Allah? Tak boleh lihat. Tak ada ilmu saja. Lepas tu second dia kata, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mendapat, kamu tak dapat melihat Allah, itulah memang tak melihat pun. Maka ingat, fa innahu yaraka, maka Allah melihat kamu. Jadi kita seolah-olah kalau kita bayangkan kalau ada orang hebat di depan kita melihat kita, macam mana agama kita? Kita nak gaul gatal pun tak boleh. Kalau kita makan istiadat bersama agung raja dan dunia, bunyi sudu pun tak boleh. Bagusnya. So dengan Allah bagaimana? Inilah nilai kualiti ibadat kita yang kita sedang melakukan hari-hari demi hari. Mungkin inilah pesanan saya. First time 1122. Mudah-mudahan kita injak masuk dalam diri kita, injek macam injek COVID lah, masuk dalam diri kita sendiri supaya kita bersedia. Mudah-mudahan kalau inilah amal terakhir kita, maka Allah akan terima amalan kita dengan sempurna, insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.